Assalamualaikum dan selamat sejahtera anak-anak murid yang kasih sekalian. Selamat bercuti lebih kurang 3 minggu. Sekolah akan dibuka semula pada 3 Januari 2023. Dalam tempoh 3 minggu, cikgu rasa guru-guru pun dah ingatkan bahawa kamu kena ulang kaji sebagai persediaan untuk menghadapi ujian akhir sesi akademik ataupun dulu peperiksaan UPSR telah pun dimasukkan peperiksaan akhir tahun dan ditukar dengan ujian akhir sesi akademik ataupun sebelum ni dipanggil ujian sumatif. Jadi pada hari ini cikgu nak kongsi serengkas berkaitan dengan format untuk subjek Bahasa Melayu. Sebelum kita menduduki peperiksaan ataupun ujian, kita kena tahu bentuk soalan. Sebab ini kali yang pertama. Kalau peperiksaan akhir tahun, peperiksaan UPSR, mungkin murid telah didedahkan. Apatah lagi dalam tempoh 2021, 2022 tidak ada sebarang peperiksaan disebabkan COVID-19. Jadi murid mungkin terpinga-pinga. Jadi pada hari ini cikgu berkongsi sebarengkas. Apa dia format ujian yang akan keluar untuk subjek Bahasa Melayu. Ini fokus untuk murid tahun 4, 5 dan 6. Dipanggil murid tahap 2. Kalau tahap 1, tahun 1, 2 dan 3. Jadi murid tahun 4, 5 dan 6 boleh fokuskan. Jadi format dia, ujian dia, antaranya objektif aneka pilihan. Objektif pelbagai bentuk. Subjektif respon terhad dan subjektif respon terbuka. Sebentar nanti cikgu akan penjelaskan bagaimana bentuk-bentuk soalan ini. Kamu lihat dulu format ujian ya. Dia ada 4 bahagian. Bahagian A, bahagian B, bahagian C dan bahagian D. Cikgu penjelaskan dulu untuk bahagian A. Bahagian A ni ada 10 markah. Yang mana soalannya terdiri daripada soalan tata bahasa dalam bentuk soalan OMR, objektif. Soalannya lebih kurang 3 hingga 5 soalan. Manakala yang kedua dalam bahagian A ni ada soalan pemahaman petikan. Kalau tengok soalan pemahaman petikan antara 5 hingga 7 soalan. Yang ni cikgu bimbang sikit. Sebab apa? Murid kadang-kadang dia tak nak baca petikan, terutama petikan yang panjang. Dia main bulat saja jawapan. Nak pula jawapan ada A, B, C, D. Main jawab je. Jangan tengok soalan dia ada berapa? Soalan pemahaman petikan antara 5 hingga 7. Bayangkan kalau satu soalan ada 2 markah. Kalau kamu main-main, kamu dah kehilangan 10 markah. Ini bahagian A tata bahasa dan pemahaman petikan. Manakala bahagian B pula, juga 10 markah yang mana soalannya termasuk pemahaman petikan dan tata bahasa bersepadu. Soalannya ada berapa? Antara 5 hingga 7 soalan. Dan dalam soalan ini, bahagian ini, dia nak respon kritis dan kreatif. Ada 1 soalan. Kamu kena beri respon, berikan pendapat kamu. Soalan pendapat ni ada 1 soalan. Tapi pemahaman petikan dan tata bahasa bersepadu ada 5 hingga 7 soalan. Nanti ada satu slot cikgu akan kongsi dengan kamu bentuk-bentuk soalan. Hari ini kita nak fokuskan kepada bahagian-bahagian. Bahagian A, B, C dan D supaya kamu faham. Oh, di bahagian mana yang kamu kena berikan perhatian. Okay. Tadi bahagian A, sekarang bahagian B juga. Kedua-duanya 10-10. Bahagian C pula, sama juga, masih 10 markah. Tetapi pada kali ini, kamu dikenaki menulis penulisan dalam perenggan. Ada 1 soalan yang kamu kena jawab. Dalam bentuk perenggan ni 50 patah perkataan. 50 patah perkataan. Cikgu rasa 50 ni tidak ada masalah jika kamu sentiasa membuat latihan. Sebab 50, kalau 1 baris kamu menulis dalam buku penulisan kamu, 1 baris ada 7. 8 darab 7, 56. Lebih kurang 8 baris. Tapi dalam 1 perenggan sahaja. Contoh kalau ada soalan dia bertanya, kenapakah COVID-19 masih belum berakhir? Berikan penulisan kamu, berikan pendapat kamu. Kamu kena jawab dalam 1 perenggan sahaja. Manakala bahagian D, yang ini kamu kena beri tumpuan. Sebab bahagian D ni 20 markah. Berfokuskan kepada apa? Penulisan karangan. Hanya ada 1 soalan sahaja. Mungkin soalan bergambar, dia bagi gambar pada kamu. Kamu kena ceritakan apa yang kamu faham berkaitan dengan gambar dalam bentuk penulisan. Sama ada karangan berformat ataupun tidak berformat. Ingat balik semula berformat adalah karangan contoh surat kiriman tidak rasmi,
surat rasmi, ucapan, catatan dan sebagainya. Kita dalam karangan berformat. Kalau tak berformat, karangan untuk biasa, mungkin kamu kena buat antara 7 perenggan, sebab 1 pendahuluan, 1 penutup, 5 isi. Nanti cikgu akan ajar kamu bagaimana nak mendapatkan markah yang terbaik untuk bahagian D. Dalam kita menjawab peperiksaan ataupun ujian, yang penting kita nak markah dia. Cuba kamu tengok pecahan dia, bahagian A 10, bahagian B 10, bahagian C 10, bahagian D ingat cikgu kata 20. Totalnya adalah 50. 50 darab dengan 2 ialah 100. Kalau bahagian D ni, 20 darab dengan 2 ialah 40 markah. Berbanding dengan yang lain, 10 darab 2 baru 20. Jadi kamu kena fokus kepada bahagian D. Kalau bahagian D, contoh kamu dah jawab satu soalan saja, dapat 40 markah. Dah lulus lah contohnya. Tapi untuk kali ini dia berfokuskan kepada apa? PBD. Ingat kita nak PBD 6 yang paling tinggi, bukan PBD 1. Mari kita lihat perbezaan secara ringkas format UPSR ataupun ujian akhir sesi akademik. Cikgu tak nak kamu keliru lagi. Format UPSR ada 2 kertas, iaitu Bahasa Melayu Pemahaman, Bahasa Melayu Penulisan. Ada 2 kertas. Manakala untuk penulisan pula, kamu dah ajar bahagian A, bahagian B dan bahagian C. Bahagian A ialah apa? Menulis 5 ayat. Tetapi dalam format ujian akhir sesi akademik lagi, ini tidak ada lagi menulis 5 ayat. Manakala bahagian B, ulasan. Yang murid tak suka membuat ulasan dan sebagainya, yang kamu dah hafal penanda wacana, juga tidak ada. Jadi format yang baru ni, ujian akhir sesi akademik ni, 2 bahagian yang lama. Format UPSR, bahagian A, tulis 5 ayat, bahagian B, ulasan, sudah tidak ada. Jadi format baru ni apa ni? Dia ada 4, digabungkan. BM Pemahaman, BM Penulisan digabungkan hanya ada 1 saja. Dipanggil Bahasa Melayu. Kalau dulu, Bahasa Melayu Pemahaman, Bahasa Melayu Penulisan. Tapi kali ini, hanya ada 1 saja. Kamu kena menjawab apa? Dalam tempoh 1 jam 15 minit. Jadi, dalam 4 bahagian, masanya apa? 1 jam 15 minit. Jadi, cikgu harap dalam tempoh cuti 3 minggu ni, kamu fokuskan kepada Bahasa Melayu, lihat balik semula apa yang cikgu dah ajar dalam kelas, apa yang cikgu dah ajar, kamu dah tonton video cikgu dan sebagainya, lihat balik semula. Jadi, dalam video yang berikutnya nanti cikgu akan kongsikan satu demi satu bagaimana nak menjawab soalan. Jadi pada hari ini cikgu nak fokuskan supaya kamu dapat bezakan format UPSR dan format ujian akhir sesi akademik. Bila kita dah tahu, kita kena target bahagian mana kita nak dapat markah yang paling tinggi. Itu saja perkongsian cikgu pada hari ini. Kita jumpa lagi dalam tajuk yang seterusnya. Cikgu nak fokuskan pada tajuk yang seterusnya. Tajuk bagaimana nak mendapat markah yang cemerlang dalam setiap ujian ataupun peperiksaan. Bye-bye. Assalamualaikum semua. Selamat sejahtera.